Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membuat tinjauan pelaksanaan KPM Perkasaku bersama-sama. Seperti biasa, klik link yang diberi. Okey, untuk tinjauan ini, tuan-puan, saya berharap kita dapat mengisi dengan baik dan tanpa ada kesilapan kerana data ini akan digunakan di peringkat BPH. Okey, soalan nombor 1, seperti biasa, tandakan sekolah kita SK Sungai Menghulu. Okey, untuk soalan nombor 2, tandakan SK. Untuk soalan 3, tuan-puan, kena ikut mata pelajaran yang diisi mengikut jadual yang kita keluarkan dalam rasmi. Macam saya kena sejarah. Tuan-puan, cuma dalam perkara ni, nombor 3 ni, berhati-hati tentang pendidikan jasmani dan kesihatan ini merujuk kepada PJK saja, pendidikan jasmani saja. Untuk pendidikan kesihatan, tuan-tuan dan puan-puan tanda dekat ada. Klik dekat ada ni, tulis pendidikan kesihatan. Ada 3 subjek yang tak ada, iaitu pendidikan kesihatan, RBT dan TMK. Untuk ada lain-lain ini. Okey, nombor 4, macam saya kena isi tahun 4, saya akan isi tahun 4 lah. Kemudian tekan next. Okey, nama tulis dalam huruf besar, tuan-puan. Kemudian pengalaman sebagai ketua panitia, jika tidak berkaitan, tulis tidak berkaitan. Nombor 7, adakah anda menjadi ketua panitia? Bagi mata pelajaran dalam option anda. Ini KP isi ya lah, yang bukan KP isi tidak. Untuk penolong kanan dan guru-besar, tulis tidak berkaitan. Okey, nombor 8. Okey, berdasarkan DPK atau RPT, nyatakan jumlah kandungan asas. Yang ni saya telah sebutkan sebelum ni dalam rasmi. Kira berapa KAK, kandungan asas kurikulum, bagi mata pelajaran yang tuan-tuan dan puan ajak. Macam saya sejarah tahun 4 ada 42. Kemudian dia kata nombor 9. Berdasarkan RPT, kita tengok RPT kita tu daripada Januari hingga 31 hari bulan 10. Berapa KAK yang sepatutnya ada hingga 31 hari bulan 10 berdasarkan RPT. Macam saya 35. Okey, kemudian berdasarkan RPT mata pelajaran anda, sila nyatakan jumlah kandungan asas yang telah berjaya diajarkan. Maksudnya yang atas tadi kita tulis 35. Kemudian berdasarkan RPT tu sehingga bulan 10 tu, 31 bulan 10 tu berapa dah kita boleh ajar. Macam saya sempat ajak 35, saya tulis 35 lah. Kita mau kat bawah ni 35. Kita capai lah maksudnya. Kemudian peratus tadi yang tuan-puan, yang kita isi ke atas tadi, maksudnya hingga 31 Oktober ni 35/42 darab 100. Jadi kita akan dapat peratus macam saya 83.33. Adakah peratus KAK yang diajarkan kepada murid mengikut perancangan anda dalam RPT? Jawab. Macam saya, ya. Tandakan ya. Okey, nombor 13. Okey, kaedah ni tuan-puan, dalam catch-up plan ni, sebenarnya ada dalam nota yang saya telah bekalkan sebelum ni. Nanti saya akan masukkan lagi sekali supaya tuan-puan boleh baca apa yang dimaksudkan dengan catch-up plan. Sebenarnya dia menyasarkan kepada guru yang tidak mencapai 70% KAK dia. Bagi yang telah melepasi 70% ni, dia masih boleh menggunakan pendekatan-pendekatan yang dinyatakan dalam dalam tinjauan ini. Pendekatan bertema ni tuan-puan ialah kita gunakan bahan, aktiviti atau teknik dijadikan tema, konsep merentas mata pelajaran dan berdasarkan pengalaman murid. Itu maksudnya pendekatan bertema. Modular ni kita susun mengikut topik-topik yang tertentu, kita gabungkan terus. Contoh kalau matematik tambah tu, kita gabungkan semua. Tambah biasa, tambah wang, tambah pertukaran unit. Itu maksud modular. Berasaskan projek ni ialah kita berikan satu projek khusus yang perlu disiapkan oleh murid dalam tempoh tertentu untuk dia mencapai apa yang kita harapkan dalam standard kandungan yang sepatutnya. Itu seperti sains, kita buat projek. Ada juga mata pelajaran sejarah. Ada juga dibuat projek RBT. Itu maksud PBL.
Pembelajaran terbeza ini ialah selalunya kita kebiasaan menggunakan latihan yang berbeza untuk kemampuan dan keupayaan murid lah. Kita bagi latihan yang berbeza. Macam saya selalu guna contoh projek saya ada buat, kemudian pembelajaran terbeza saya ada buat. Simulasi amali ni lebih kepada tunjuk cara bagi membuat sesuatu aktiviti. Contoh yang ni lebih kepada mata pelajaran sains, RBT dan seni visual, simulasi amali. Kemudian M2P ni, mampatan pencutan pengayaan ni, tak apa kita tinggalkan tuan-puan. Yang ni dia ada nyatakan dalam KPM Perkasaku tu. Sama juga SEF, pelaksanaan SEF, Student Enrichment Learning Framework ni. Tuan-puan tinggalkanlah. Jadi macam saya buat 2 saja. Kemudian nombor 14, sumber sokongan tuan-puan mesti tanda sumberku, sebab sumberku ni telah dinyatakan dalam KPM Perkasaku. Ada satu pautan yang kita kena buka tengok. Ada 5, kita buat 2 saja, kemudian tambah satu lagi. Ada ni, tuan-puan tambah itu tulis modul lah. Kalau tuan-puan ada guna modul dalam PDPR ataupun pembelajaran bersemuka yang baru ni. Kemudian tekan next. Okey. Nombor 15. Tuan-puan kena nyatakan ya, sentiasa dilaksanakan PBD, sebab dalam KPM Perkasaku telah menyatakan 4 teras utama. Antaranya ialah PBD. Kita tak boleh beri alasan bahawa tak buat PBD kerana PDPR. Tak. Kena tanda ya. Adakah penjaminan kualiti dibuat? Tanda ya. 16-17. Apakah aspek penjaminan yang kita buat di sekolah? Pementoran yang ketua panitia buat bersama dengan ahli panitia. Pemantauan yang mana ketua panitia akan mula tanda tangan rekod perkembangan murid yang perlu dihantar oleh setiap guru. Kemudian penyelarasan skor yang kita buat sebelum kita keluarkan satu-satu pelaporan. Pengesanan ni kita tak buat lah, sebab dia lebih kepada macam mana kita menilai semula instrumen yang dinilai oleh guru-guru. Yang ni kita tak buat di sekolah. Sepatutnya dibuat tapi kita tak buat lah. Tadi kita tandakan 3. Adakah pelaporan dikeluar dan dilaporkan? Ya. Berapa kali setahun? 2 kali setahun untuk nombor 19. Soalan nombor 20. Apakah masalah isu yang anda hadapi semasa PBD? Tuan-puan nyatakanlah apa isu yang tuan-tuan dan puan-puan masalah yang kita terima, yang kita lalui semasa kita nak buat PBD. Contoh isu pelibatan murid yang rendah semasa pelaksanaan PBD. Jadi kalau tuan-puan nyatakan isu, tuan-puan mesti nyatakan apa intervensi yang diambil yang sesuai dengan isu yang tuan bangkitkan. Jika pelibatan rendah, mungkin tuan-puan kata menghubungi waris ataupun menghubungi murid secara individu untuk pelaksanaan PBD itu. Okey, ni 20 dan 21. Saya berikan ruang tuan-tuan untuk nyatakan apa isu, tetapi intervensi itu mesti menyelesaikan isu yang tuan-tuan dan puan bangkitkan. Okey, sekadar itu untuk tinjauan kita. Saya harap kita dapat selesaikan pada 7 hari bulan lah, sebelum 8 hari bulan 11. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan submit tuan-tuan. Okey, jika tidak ada isu, tuan-tuan tulis tiada lah. Tulis tiada lah. Sekadar itu, terima kasih.